Kementerian Ekonomi menyambut baik pertumbuhan ekonomi negara bagi suku pertama 2023 yang mencatatkan pertumbuhan 5.6% berbanding suku yang sama tahun lalu. Pencapaian ini lebih baik berbanding ramalan penganalisis ekonomi yang sebelum ini meletakkan pertumbuhan sekitar 4.9% bagi suku tersebut. Sementara pertumbuhan ini melebihi jangkaan umum, saya sedia maklum bahawa negara masih berdepan dengan cabaran-cabaran ekonomi global yang akan terus mempengaruhi permintaan terutamanya kepada ekspor Malaysia dalam suku-suku yang akan datang. Mengambil kira cabaran-cabaran ini, kerajaan dan negara perlu mengambil peluang dari momentum pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan ini untuk meneruskan fokus kita menstrukturkan ekonomi supaya itu akan dapat mengurangkan keterdedahan Malaysia ataupun the vulnerability, our vulnerability to global headwinds kepada cabaran ekonomi Malaysia di masa hadapan. Beberapa langkah penstrukturan ekonomi yang telah berjalan dan akan dipercepatkan adalah contohnya penstrukturan sektor tenaga untuk mengalih campuran tenaga elektrik ataupun energy mix kepada tenaga pulih baru. Kami telah menumpukan kepada perkara ini sejak beberapa bulan yang lalu. Beberapa keputusan besar telah dibuat dan akan ada beberapa keputusan baru. Kerajaan telah mengumumkan beberapa dasar baru bulan ini, termasuklah membenarkan ekspor tenaga pulih baru merentas sempadan yang kita jangka akan mempercepatkan kemajuan dan juga pelaburan dalam bidang ini. Dan juga peruntukan awal sebanyak 50 juta ringgit telah diumumkan untuk mempercepatkan pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan, dan ini akan ditambah di masa-masa akan datang. Pengumuman yang seterusnya yang insya-Allah akan dibuat dalam masa terdekat adalah langkah-langkah kerajaan mempermudahkan dan menyebarluaskan penggunaan solar di kediaman domestik pula untuk menggalakkan lebih banyak isi rumah mempunyai kemudahan solar. Kita akan fokus melalui peruntukan untuk pemasangan solar di bangunan-bangunan kerajaan, tetapi potensi solar yang lebih besar sebenarnya ialah di kediaman-kediaman domestik. Sebab itu kementerian saya dan agensi-agensi yang terbabit berhubung dengan kawal selia elektrik dan solar sekarang ini sedang memuktamadkan beberapa langkah baru seperti mana yang kita telah tumpukan di dalam industri solar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepatkan pelaburan dan pemasangan kemudahan solar. Perkara yang sama juga kita akan lakukan untuk kemudahan pemasangan solar di kediaman domestik. Ini bertepatan dengan keputusan kerajaan untuk mensasarkan subsidi elektrik agar subsidi elektrik dikekalkan kepada kumpulan B40 dan M40, sementara kumpulan pengguna kediaman dari kumpulan T20 yang menggunakan elektrik pada kadar yang tinggi akan mula membayar pada tarif yang lebih hampir dengan harga pasaran.